Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul balik untuk kelas sirah tahun 4. Ustaz ucapkan tahniah kepada keempat-empat kelas, 4 barakah, 4 islah, 4 hafiz dan 4 hafizah kerana hadir lagi sekali untuk kelas sirah ini bersama dengan Ustaz. Kita teruskan dengan pelajaran kita yang kita patut sambung daripada pelajaran yang lepas. Dari bawah tajuk unit 3 dakwah Nabi Muhammad dalam buku teks pendidikan Islam muka surat 157. Hari ini kita sambung pula tentang subtopik akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Ustaz ada sediakan slide untuk awak. Ustaz cuma letak keyword ataupun perkataan kata kunci yang penting dan Ustaz akan huraikanlah. Yang pertama, akhlak Nabi Muhammad dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy adalah Nabi bersabar. Nabi Muhammad SAW sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Jadi kita perlu mencontohi sifat sabar dan sifat tabah Nabi dalam menghadapi apa-apa sahaja ujian dalam kehidupan. Kerana sebagai manusia kita akan menghadapi pelbagai ujian dan cubaan dalam kehidupan. Yang kedua, Nabi bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita perlu mencontohi sikap Nabi yang tidak pernah berputus asa di dalam mengharapkan keredaan dan juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di samping usaha yang perlu kita lakukan untuk mencapai suatu perkara yang ingin kita cita-citakan, ingin kita gapai. Yang ketiga, Nabi ini seorang yang prihatin. Walaupun dia menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy, tapi dia seorang yang prihatin. Prihatin kepada siapa? Prihatin dan mengutamakan kaum keluarga di dalam berdakwah. Nabi berdakwah, dia akan berdakwah kepada orang yang terdekat dahulu, terutama ahli keluarga. Orang pertama yang Nabi dakwah adalah kepada isterinya, Sayyidatina Khadijah. Dan juga Nabi ni membudayakan nasihat menasihati. Ini perkara yang penting dalam kehidupan. Kita kena suka orang nasihat kita. Kita kena suka orang memberikan kata-kata yang baik kepada diri kita. Jangan kita marah pula kalau orang nasihat kita. Yang terakhir, yang keempat adalah Nabi berjiwa besar. Dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy ini, Nabi berjiwa besar. Sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Nabi ni sentiasa berhikmah. Jadi kita kena mencontohi sifat Nabi, memaafkan kesalahan orang lain, tidak membalas kejahatan orang seperti mana kejahatan yang pernah dilakukan kepada kita. Jadi ini adalah sifat ataupun akhlak Nabi semasa menghadapi tentangan kaum Quraisy. Tajuk yang seterusnya, muka surat 158 adalah akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Tadi dalam menghadapi tentangan, sekarang ni dalam berdakwah. Apa akhlak Nabi? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud optimis? Optimis ni maksud dia yakin, sentiasa yakin. Nabi Muhammad SAW menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta, kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Orang Arab Quraisy ni dia menawarkan wanita, pangkat, duit, harta, darjat, kedudukan kepada Nabi semasa Nabi ingin menyebarkan agama Islam. Tapi Nabi tolak kerana Nabi yakin dengan janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji syurga kepada Nabi. Allah Ta'ala janji kebaikan dalam kehidupan dunia dan di akhirat kepada Nabi. Itu yang Nabi pegang. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW seorang pendakwah penyayang. Seorang pendakwah yang penyayang. Sebagai contoh, Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi Taif, penduduk Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW bila Nabi sampai dekat sana. Dia orang usir, dia orang halau Nabi. Dia orang cederakan Nabi. Dia orang baling batu dekat Nabi, sehingga kan digambarkan dalam satu riwayat selipar Nabi yang Nabi pakai masa Nabi pergi ke Taif penuh dengan takungan darah Nabi. Orang baling batu kena dekat Nabi, Nabi berdarah. Penuh selipar Nabi dengan darah Nabi sendiri.
So datanglah malaikat pun tawarkan diri untuk balas balik kepada orang yang baling batu tersebut. Tapi Nabi tolak, Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala bagikan mereka hidayah, terutama kepada keturunan mereka satu hari nanti. Dan sehingga sekarang di bandar Taif, majoritinya telah menjadi Islam. Sekarang jadi Islam kerana apa? Kerana doa Nabi tersebut. Nabi tak balas. Nabi tak balas dendam. Sebaliknya Nabi berdoa supaya mereka berubah dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW seorang yang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Antaranya Abu Sufyan. Sebelum tu dia menentang Nabi. Bila terjadinya Fathul Mekah atau pembukaan Mekah, Nabi maafkan dia dan dia masuk Islam. Nabi terima dia sebagai sahabat. Jadi Nabi ni seorang yang pemaaf, dia bukan seorang yang pendendam. Yang seterusnya adalah latihan. Habis tajuk kita untuk unit ketiga ni. Latihan, ada dua latihan. Yang pertama, salin nota seperti slide yang telah disediakan. Yang pertama ni, nombor 1 ni, salin nota seperti mana slide yang telah disediakan. Ustaz ada tunjuk dua. Itu awak ada salin nota. Kali ni pun awak salin juga nota. Slide yang ini dan juga slide yang ini. Ataupun kalau awak tak nampak tulisan yang Ustaz type dalam slide ni, awak boleh rujuk dekat muka surat 157 dan 158 buku teks pendidikan Islam. Muka surat 157 158 ni awak salin je. Awak salin yang 157 tu awak salin yang perkataan dalam kotak warna merah dan juga perkataan warna biru. 4, ada 4. 158 pula, muka surat 158 awak salin tajuk dia dan juga perkataan berwarna biru sahaja. Warna biru sahaja. Dan soalan dan latihan ataupun soalan yang kedua adalah di dalam muka 159 soalan satu sahaja. Ada satu soalan dekat minda cerdas tu, ada satu soalan muka surat 159. Sudah ada tulis 159 soalan satu. Sebutkan, yang pertama sebutkan maksud dakwah. Soalan yang kedua, terangkan dua cara Nabi Muhammad SAW bersabda berdakwah. Maaf Ustaz. Jadi jawapan dia semua ada dalam buku teks ni. Dan juga ada dalam slide Ustaz. Untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua ni ada dalam buku teks. 155 kotak putih tu. So awak boleh salin nota tu dalam buku nombor 4 kita tu. Dan juga latihan pun dalam buku yang sama. Okay, sekian daripada kelas Ustaz untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.